Salam sejahtera murid-murid. Okey, dalam pendidikan moral tahun 5 pada minggu ini kita masih lagi berada di dalam unit 2 iaitu sikap baik hati, nilai baik hati dengan tajuk berasa simpati, bantuan diberikan. Untuk itu kita akan rujuk muka surat 13 dalam buku teks pendidikan moral. Seperti yang kita lihat di sini murid-murid, kita lihat bersama muka surat 13. Fahami keratan akhbar dan lengkapkan peta minda, dia katakan di situ kan. Ini tentang satu berita. Kita lihat di bawah tu seorang budak lelaki sedang membaca surat khabar. Ini berita yang dia baca. Tangisan kehilangan punca sara hidup. Gombak, Nora 43 yang tinggal di Kampung Intan buntu memikirkan masa depan keluarganya apabila suaminya yang merupakan tunjang keluarga lumpuh akibat kemalangan jalan raya pada bulan lalu. Nora yang juga merupakan seorang pesakit buah pinggang tidak mampu memikul tanggungjawab menyara 5 orang anak yang berumur 8 hingga 16 tahun dan juga suaminya yang lumpuh itu. Kami juga tiada simpanan. Bagaimanakah kami hendak meneruskan kehidupan? Katanya dengan sedih. Jadi murid-murid, kita lihat gambar di bawah. Budak lelaki tersebut sedang membaca surat khabar kan, dengan berita seperti yang kita bacakan tadi tentang Nora yang berumur 43 tahun tinggal di Kampung Intan yang sedang buntu ataupun susah hati memikirkan masa depan keluarganya kerana suaminya yang diharapkan sebagai punca rezeki mereka telah lumpuh akibat kemalangan jalan raya pada bulan lepas. Nora yang juga merupakan pesakit buah pinggang. Nora ni seorang pesakit buah pinggang. Jadi dia tidak mampu hendak memikul tanggungjawab menyara 5 orang anaknya dan suaminya yang lumpuh itu. Dan dia tidak ada simpanan wang. Simpanan mereka tidak ada. Jadi macam mana mereka nak meneruskan kehidupan? Kata Nora dengan sedih kan. Jadi budak lelaki ni pun berkata kasihannya, saya sangat bersimpati dengan nasib keluarga ini. Lepas tu dia berfikir pula, apakah yang boleh saya bantu? Kita lihat kan, budak ni berfikir. Seperti yang kita bincangkan pada minggu-minggu lepas, kita boleh membantu dari segi kewangan, dari segi tenaga dan juga sokongan moral kepada keluarga Nora. Ya, cikgu ulang, dari segi kewangan, tenaga dan juga sokongan moral. Kemudian, mengapakah keluarga Nora ini perlu dibantu? Kenapa mereka perlu dibantu? Macam mana kita tak nak bantu mereka murid-murid? Mengapa mereka perlu dibantu? Nora, seorang pesakit buah pinggang. Suaminya telah lumpuh. Dia ada 5 orang anak yang masih di bawah umur. Iaitu 8 hingga 16 tahun. Masih tak boleh nak hidup sendiri kan anak-anak dia kan. Itulah sebab mereka perlu dibantu dan mereka tidak ada simpanan wang untuk menampung keluarga mereka pada masa ini. Okey. Kemudian, sekiranya semua orang tidak peka dengan keperluan keluarga ini, apakah yang akan terjadi kepada mereka? Apa yang boleh kita fikirkan murid-murid? Sekiranya tidak ada orang yang peka, semua orang tak peduli tentang keluarga Nora, apa yang boleh berlaku? Penyakit buah pinggang Nora akan menjadi semakin serius, semakin kronik kita kata, semakin teruk. Suaminya pun tidak akan ada keperluan yang mencukupi untuk orang yang lumpuh. Manakala satu lagi, pelajaran anak-anaknya memang akan terabai ataupun terbiar sebab tak ada orang yang hendak memberikan belanja untuk mereka meneruskan pendidikan mereka di sekolah. Banyak kemungkinan yang akan berlaku sekiranya semua orang tidak peka dengan keperluan keluarga ini kan. Kesian kan kalau kita tidak bantu kan. Kemudian masih lagi di muka surat 13, kita lihat dalam kotak kuning di bawah, berikan contoh keperluan dan kebajikan yang boleh diberikan kepada masyarakat. Seperti yang telah kita bincangkan tadi, kita boleh berikan bantuan dari segi kewangan. Okey?
tenaga dan juga sokongan moral. Itulah contoh keperluan dan kebajikan yang boleh kita berikan. Kalau kita tak boleh bantu dari segi kewangan, kita boleh bantu dari segi tenaga dan sokongan moral. Sekiranya kita tidak ada masa nak bantu dari segi tenaga dan sokongan moral, kita boleh bantu dari segi kewangan. Okey? Kemudian, huraikan kepentingan mengamalkan nilai baik hati dalam masyarakat. Apa pendapat murid-murid tentang perkara ini? Sudah tentu sangat penting untuk mengamalkan nilai baik hati ni. Sebab kalau tak ada orang yang baik hati, seperti yang kita fikirkan tadi, apa yang akan berlaku pada keluarga Nora tadi? Banyak kemungkinan yang akan berlaku kan? Okey? Huraikan kepentingan tadi. Banyak kepentingan kalau kita amalkan nilai baik hati. Contohnya dalam keluarga Nora ini saja, kehidupan anak-anaknya akan terjamin. Kesihatan Nora akan bertambah baik. Suaminya pun, keperluan suaminya yang lumpuh itu pun akan dapat ditampung sekiranya kita baik hati, mengamalkan nilai baik hati ini tadi. Dalam keluarga Nora ni saja pun banyak kepentingan yang kita boleh dapat di sini. Okey. Kemudian ceritakan pengalaman kamu membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Yang ini murid-murid boleh fikirkan dulu. Dan murid-murid boleh ceritakan kepada adik, kepada ibu, kepada bapa, kepada datuk, kepada nenek, kepada kawan-kawan dan juga kepada cikgu nanti apabila kita bersemuka. Ceritakan pengalaman. Macam mana kamu bantu masyarakat yang memerlukan bantuan? Banyak kan? Bukan saja masyarakat di sekeliling kita, tetapi yang paling dekat di sekolah, kemudian di rumah. Masyarakat di sekeliling kita, banyak bantuan yang kita boleh berikan. Seperti yang cikgu katakan tadi, yang paling penting, terdapat banyak cara kita membantu, sama ada dari segi kewangan. Kewangan ni tak semestinya wang saja murid-murid, mungkin dari segi keperluan mereka, makanan, tempat tinggal, dan juga pakaian. Kemudian dari segi tenaga ni, dari segi tenaga kita membantu mereka tadi. Kemudian dari segi sokongan moral, kita bagi motivasi kepada mereka, berfikiran positif. Jadi minta mereka berfikiran positif supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya di sini murid-murid, kita ulang semula. Kita telah bincangkan unit 2 baik hati dengan tajuk berasa simpati, bantuan diberikan, di mana ada satu keratan akhbar mengenai sebuah keluarga yang sangat memerlukan bantuan kerana kehilangan punca sara hidup. Dan seterusnya, daripada perbincangan ini tadi, yang paling penting adalah kenapa kita perlu bersikap baik hati. Cikgu tahu murid-murid semua ni baik hati, tapi mungkin kita kadang-kadang tidak ada tempat, tidak ada situasi yang memerlukan kita menunjukkan sikap baik hati. Tetapi cikgu tahu semua murid-murid cikgu ni semuanya baik-baik hati. Dari cara kamu bercakap, dari cara kamu membantu, dari cara menjawab, semua tu boleh menonjolkan sikap baik hati dalam diri kita. Cikgu rasa itu saja untuk minggu ini. Sekian, terima kasih murid-murid. Bersama dengan cikgu lagi pada minggu depan. Cikgu Mona, kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.